Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan ini dapat kita bertemu secara online, kelas secara maya, bagi menyambung kuliah kita yang telah berhenti selama beberapa bulan. Kuliah faraid pada minggu yang lalu, pada minggu-minggu yang telah berlalu, kita telah berbincang berkenaan dengan asas ilmu faraid sehinggalah kita menghabiskan tajuk Ashabul Furud. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk baharu berkaitan dengan faraid, iaitulah aul. Dan insya-Allah selepas daripada ini kita akan berbincang pula tajuk berkenaan dengan rad. Aul ini adalah satu masalah di dalam ilmu faraid yang mana jika kita tidak mempelajarinya, bahagian fardu faraid akan menjadi satu masalah, kerana aul ini berlaku apabila melibatkan fardu yang banyak dan saham asal masalah nak dibahagikan kepada saham setiap waris tidak mencukupi. Oleh kerana itulah penting kita mempelajari ilmu aul ini. Bimbang dan takut berlakunya kesalahan di dalam pembahagian pengagihan harta pusaka si mati. Jadi dalam perbincangan kita pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan aul ini dari sudut ta'rif, dalil, pensyariatan aul dan juga asal-asal masalah yang berlaku aul padanya. Kemudian tahap sesuatu asal masalah itu boleh meningkat. Yang pertama, takrif aul. Takrif aul boleh kita bahagikan kepada dua. Iaitulah yang pertamanya takrif aul pada bahasa dan juga takrif aul pada istilah. Aul pada bahasa membawa 5 pengertian. Yang pertama, aul dengan maksud al-irtifa'. Al-irtifa' ini ialah meningkat. Maksudnya asal masalah asalnya satu angka, satu makhraj, satu asal masalah, contohnya daripada 6, dia boleh meningkat kepada beberapa angka, 7 hingga 10 sampai sebagai contohnya. Itu makna yang pertama bagi aul pada bahasa. Makna yang kedua, aul membawa maksud az-ziyadah. Az-ziyadah ini ialah pertambahan. Kerana dalam aul ni kita akan melihat berlakunya pertambahan di dalam asal masalah bagi membolehkan setiap waris mendapat semua bahagiannya. Ketiga, aul dengan maksud al-mail, cenderung, kecenderungan. Cenderung maksud ataupun condong. Seterusnya, aul dengan membawa maksud pada bahasa al-jawr. Al-jawr dengan maksud zalim, kezaliman. Dan yang kelima, dari sudut bahasa, aul bermaksud tajawuzul haddi, tajawuzul hadd, iaitulah melampaui batas, melampaui sempadan. Ini adalah makna aul pada bahasa yang mempunyai pengertian hubungan, pengertian di antara bahasa dan juga istilah yang akan kita lihat sebentar nanti. Dan daripada pengertian bahasa inilah penggunaan aul di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
Wa minhu qaulullahi tabaraka wa ta'ala dzalika adna alla ta'udu. Yang demikian itu adalah terlebih dekat, terlebih hampir supaya kamu tidak berlakunya kezaliman, supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Iaitu dengan makna aqrabu ila adamil jawri waz zulmi. Lebih hampir hukum yang demikian itu daripada tidak melakukan kezaliman. Ini makna yang digunakan dalam Al-Quran. Aul, ta'ulu, itu kalimah aul daripada kalimah ala ya'ulu yang membawa maksud kezaliman. Salah satu daripada 5 makna bahasa yang boleh kita lihat sebentar tadi di dalam pengertian aul. Dari sudut istilah pula, aul membawa makna pada istilah ziyadatu majmu'is sihami an aslil mas'alati wa yalzamu minhu nuqsanu min maqadiri ansiba'il warasati minat tarikati. Iaitulah pertambahan. Ziyadah ini adalah pertambahan keseluruhan saham melebihi daripada asal masalah. Dan sudah semestinya daripada berlakunya pertambahan himpunan saham-saham ini melebihi asal masalah, berlakunya pengurangan di dalam qadar nasib yang diterima oleh waris daripada harta peninggalan. Untuk menjelaskan lagi pengertian ini, di sini dibawa satu contoh bagaimana pertambahan saham ataupun jumlah saham waris mengatasi asal masalah yang boleh membawa kepada pengurangan bahagian setiap waris. Sebagai contohnya, si mati meninggalkan 3 orang waris, zaujun, ukhtun syakikah dan juga umum. Setiap daripada zaujun dan ukhtun syakikah mendapat 1/2 dan ibu akan mendapat 1/3 daripada harta peninggalan. Makhraj pembawah 2 dan juga makhraj 3, pembawah 3 menjadikan asal masalah 6. 2 dan 3 adalah tabayun. 2 darab 3 jadi 6. Jadi 6 ini adalah asal masalah bagi ketiga-tiga fardu ashabul furud. Kemudian apabila didarabkan saham fardu dengan saham dengan asal masalah, keluarlah saham masing-masing, di mana zaujun, suami akan dapat 3 saham, ukhtun syakikah akan dapat 3 saham, kemudian umun akan dapat 2 saham. Jumlah keseluruhan saham ini adalah 8, melebihi asal masalah 6. Oleh kerana ini adalah masalah yang dinamakan masalah aul, maka saham asal masalah 6 perlu diangkat, perlu ditambah menjadi 8. Bila mana ditambah menjadi 8, saham suami akan menjadi 3/8 daripada jumlah keseluruhan harta, yang mana asalnya 3/6. Sebagai contohnya, kita ambil 6,000 sebagai contoh harta peninggalan si mati. Asal masalah 6 bermakna suami akan dapat 3/6, separuh, iaitu 3/6 daripada 6,000. Bermakna separuh daripada 6,000, sepatutnya asal kaedah ini suami akan mendapat 3,000. Tetapi oleh kerana berlakunya pertambahan saham, jumlah saham asal masalah ini menyebabkan berlakunya pengurangan nasib ataupun bahagian setiap daripada waris. Pengurangan ini boleh kita lihat apabila kita bahagikan, bila kita darab 3/8 daripada 6,000 akan
akan menunjukkan hasil 2,250. Bermakna suami telah mendapat kurang daripada jumlah yang sepatutnya yang asal dia dapat, iaitulah sebanyak 3,000. Inilah yang dimaksudkan ziyadatun fi majmu'is siham. Kemudian berlakunya nuqsanun fi maqadiri ansibati kullil warasah. Pertambahan jumlah saham yang menyebabkan pengurangan setiap kadar yang diperolehi oleh setiap waris. Ini adalah keterangan bagi makna aul pada istilah. Kemudian bila kita belajar berkenaan dengan aul, apakah dalil berlakunya dalil kepada masalah aul ini, dan dalil yang kita perhatikan di dalam kitab-kitab fiqh yang menyebut tidak pernah berlaku aul ini pada masalah faraid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak pernah berlaku masalah aul ini. Kemudian bila dilihat pula di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, wala fi zamanin Abi Bakrin radhiyallahu anhu juga tidak berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi masalah aul ini pertama kalinya berlaku, wa awwalu man qala bil auli wa waqa'a fi zamanihi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang yang pertama yang berpendapat dengan masalah aul ini dan berlaku pada zamannya ialah zaman Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana dalam kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin al-Khattab ini ialah satu masalah yang mana daqa asluha an furudhiha. Asal masalahnya sempit, tidak dapat memenuhi fardu-fardu, saham-saham setiap waris. Lalu fasyawara radhiyallahu anhu as-sahabata fiha. Lalu Sayyidina Umar bermesyuarat dengan sahabat dalam masalah ini. Fa asyara alaihi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bil auli. Lalu Zaid bin Sabit mengusulkan, mencadangkan dengan aul. Fawafaqa dhalika ra'ya Umar radhiyallahu anhu. Oleh itu pandangan Zaid bin Sabit ini menepati pandangan Umar radhiyallahu anhu. Dan berkata Sayyidina Umar, wallahi ma adri ayyukum qaddamallahu ayyakum akhara wa ma ajidu syai'an huwa awsa'u li an uqassimal mala alaikum bil hisasi. Demi Allah, aku tidak tahu manakah di kalangan kamu, iaitu di kalangan waris-waris yang Allah Ta'ala dahulukan, utamakan, dan manakah di kalangan waris ini yang Allah kemudiankan. Dan aku tidak ada dapati sesuatu pun yang lapang dadaku, yang memberikan aku ini lapang dada untuk membahagikan harta kepada kamu dengan mengikut habuan, dengan mengikut perkiraan batu ataupun perkiraan bahagian kamu. Jadi ini adalah bagaimana berlakunya kali pertama masalah aul di dalam Islam yang berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu fa udkhila ala kulli zi haqqin ma dakhal alaihi min aulil faridati. Lalu terkenalah atas setiap waris, setiap orang yang berhak apa yang masuk padanya daripada aul fardu, iaitulah berlakunya pengurangan daripada setiap fardu. Sebagai contoh yang kita lihat tadi, berlakunya pengurangan kepada fardu suami daripada separuh 1/2 menjadi 3/8, 3/7, 3/8, 3/9 dan sebagainya. Bermakna setiap waris menerima
pengurangan dalam kadar yang sepatutnya dia dapat. Dan pandangan ini telah dipersetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan dengannya lah jumhur ulama berpegang dengan pendapat ini, berpegang dengan pendapat ini, dan di antaranya ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu. Setelah kita memahami pengertian aul dan juga dalil pensyariatan aul, seterusnya kita melihat pula kepada usul-usul, asal-asal masalah yang terlibat dengan aul dan tahap berlakunya aul. Peningkatan ini boleh pergi kepada berapa. Jadi inna usul al-masail allati ta'ulu hiya, usul-usul masalah, asal-asal masalah yang berlaku padanya aul ialah asal masalah 6, sittah, isna asyara dan juga arba'ah wa ishrun, 6, 12 dan juga 24. Asal masalah yang pertama ialah asal masalah 6. Aulus sittah. Aul sittah, aul 6 boleh meningkat kepada 4 nombor, 4 asal masalah yang baru, iaitu 7, 8, 9 dan 10. Sebahagian ulama mentadbirkan asal masalah 6 meningkat ta'ulu ila sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, syaf'an wa witran. Sama secara meningkat kepada genap dan juga witir, iaitu 7 witir, 8 genap, 9 witir, 10 genap. Berbeza dengan asal masalah 12 yang mana ia hanya meningkat kepada witran sahaja, kepada witir, iaitu 13, 15 dan 17 sahaja. Jadi aul 6 meningkat kepada 4 angka, 7, 8, 9 dan 10. Contoh aul 6 kepada 8. Boleh kita lihat dalam masalah yang lebih kurang sama, berlakunya penambahan waris, kita tambah zaujun, ukhtani, syaqiqatani dan ditambah dengan ummun. Ummun seorang mendapat 1/6, kemudian tambah saham lagi 1, daripada 7 tadi tambah 1 jadilah 8. Jadi jumlah keseluruhan saham waris ialah 8 saham berbanding dengan asal masalahnya 6. Oleh kerana itu, masalah ini ditingkatkan, diangkat menjadi 8 dan setiap waris berlakunya pengurangan. 3/6, asalnya suami dapat 3/6, dia akan dapat 3/8 daripada 6,000. Berlakunya pengurangan daripada 3,000 menjadi 2,250. Dan begitulah pengurangan berlaku kepada ukhtani syaqiqatani yang mana sepatutnya dia mendapat 4,000. Tetapi bila berlakunya aul akan berlakunya pengurangan sebanyak 1,000 daripada 4,000 menjadikan mereka dapat sebanyak 3,000 sahaja. Dan begitulah pada ummun berlaku pada ibu yang sepatutnya ibu dapat 1/6 daripada 6,000 sebanyak 1,000. Tetapi bila berlakunya aul, ibu akan dapat 1/8 daripada 6,000 sebanyak RM750 sahaja. Ini aul 6 meningkat kepada aul 8. Meningkat kepada 8. Seterusnya aul 6 meningkat kepada 9. Contohnya si mati meninggalkan zaujun, ukhtani li abin, ukhtani li ummin. Zaujun akan mendapat fardunya 1/2, ukhtani li abin akan mendapat 2/3, ukhtani li ummin akan mendapat 1/3. Asal masalah daripada pembawah-pembawah ini ialah 6. Kemudian zaujun akan mendapat 3 saham daripada 6, separuh daripada 6, 3 saham. 2/3 ukhtani, 4 saham. Kemudian ukhtani li ummin 1/3, as-sulus iaitu sebanyak 2 saham. Apabila dijumlahkan saham waris 3, 7 campur 2, 9.
Jadi oleh kerana itu zaujun akan mendapat 3/9, hanyalah sekadar 1/3 saja, tak sampai dah 1/2. Maknanya pengurangan berlaku kepada zaujun yang sepatutnya mendapat 3,000, dia berlakunya pengurangan mengikut qadar saham sebanyak 2,000 sahaja dia dapat. Dan begitulah berlaku pengurangan juga pada waris-waris yang lain. Yang sepatutnya ukhtani li abin mendapat 4,000 tetapi dia hanya mendapat RM2,666.67. Dan begitulah juga ukhtani li ummin. Sepatutnya dua orang ini akan mendapat sebanyak 2,000 tetapi berlakunya pengurangan sehinggalah mereka berdua ini mendapat RM1,333.33 sahaja. Seterusnya aul 6 kepada 10. Seterusnya aul 6 kepada 10. Baik, contoh di sini berlakunya penambahan ibu. Dalam masalah tadi kita ada yang sama, kita tambah seorang ibu, zaujun, ukhtani syaqiqatani, ukhtani li ummin dan juga ummun. Di mana masing-masing mendapat fardunya. Setelah dihimpunkan fardu, jumlah keseluruhan saham mereka ialah 10. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 7, 9 dan 10. Dan kita akan lihat cara pembahagian di sini. Zaujun akan dapat 3/10 daripada 6,000. Jumlahnya 1,800 dan semua waris yang lain akan mendapat dengan saham per sahamnya per 10, tidak lagi per 6, menyebabkan semua mereka mendapat pengurangan. Berlakunya pengurangan dalam qadar masing-masing. Seterusnya, asal masalah yang kedua yang terlibat dengan aul ini ialah aul 12. Aul 12 wa ya'ulu al-aslu al-ithna 'ashara ila salasata 'ashara, khamsata 'ashara, sab'ata 'ashara. Aul 12 meningkat kepada 3 sahaja, iaitu 13, 15 dan juga 17. Meningkat kepada angka ganjil sahaja, tidak meningkat kepada angka genap, iaitu 14 dan juga 16. Jika berlaku peningkatan aul 12 kepada angka genap, bermakna di sana adanya kesilapan dalam proses pengiraan ataupun dalam proses meletakkan asal masalah. Sebagai contoh keterangan kepada aul 12 yang meningkat kepada 3 angka ini, contoh yang pertama, aul 12 meningkat kepada 13. Contoh waris yang tinggal ialah zaujah, ukhtani syaqiqatani dan juga ukhtun li ummin. Saham zaujah 1/4, ukhtani syaqiqatani 2/3, ukhtun li ummin 1/6. 1/4 dan juga 1/6. Pembawah 4 dan juga 6 ialah tadakhul, tawafuk bin nisfi sifir 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, darat dengan 6, 12. Jadi asal masalah untuk saham-saham untuk fardu ni ialah 12. Kemudian saham zaujah 3, 1/4 daripada 12, 3. Ukhtani syaqiqatani 2/3 daripada 12, 8. Kemudian ukhtun li ummin 1/6 daripada 12 ialah 2. Dan jumlah keseluruhan saham waris ialah 13. Jadi berlakunya peningkatan asal masalah daripada 12 meningkat kepada 13, menyebabkan berlakunya pengurangan kepada saham setiap waris. Sebagai contohnya, kita ambil dalam masalah asal 12 ini, kita letak waris meninggalkan harta sebanyak RM12,000. Yang mana sepatutnya zaujah mendapat 3,000,
tapi berlakunya aul pengurangan sehinggalah zaujah mendapat RM2,769.23. Dan begitulah seterusnya, waris-waris yang lain masing-masing akan mendapat kurang daripada jumlah yang sepatutnya mengikut kaedah fardu yang mereka dapat. Seterusnya, aul 12 meningkat kepada 15. Dalam masalah yang kita ubah di sini ialah ukhtani li ummin. Kita tambah dua orang saudara seibu. Saudara perempuan seibu, yang mana dia mendapat 1/3, zaujah 1/4, ukhtani syaqiqatani 2/3, dan asal masalah 12, 3, 8 dan 4 saham. Menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 15 saham. Dan begitulah kita lihat apabila berlakunya peningkatan semakin tinggi dia meningkat, semakin tinggi asal masalah ini meningkat, maka semakin sedikitlah berlakunya, semakin berlaku pengurangan kepada qadar setiap waris yang sepatutnya dia dapat. Yang mana sepatutnya dia dapat 3,000, zaujah sepatutnya dapat 3,000, tapi dengan sebab berlakunya aul, dia bahagian zaujah akan dapat sekadar 2,400 sahaja. Seterusnya kita lihat aul 12 kepada angka yang tertinggi, iaitulah 17. Dalam contoh, si mati meninggalkan zaujah, ukhtani syaqiqatani, akhawani li ummin dan juga ummun. Saham bagi zaujah 1/4, bagi ukhtani syaqiqatani 2/3, akhawani li ummin 1/3 dan ummun 1/6. Masing-masing mendapat saham zaujah sebanyak 3, ukhtani syaqiqatani 8 saham, akhawani li ummin 4 saham, ummun 2 saham. Menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 17 saham. Jadi aul 12 meningkat kepada 12, masalah 12 meningkat kepada 17. Dan semakin berlaku pengurangan qadar yang didapati oleh setiap waris daripada harta peninggalan si mati. Seterusnya yang terakhir, aul 24. Aul 24 hanya meningkat kepada 27 sahaja. Sekali sahaja meningkat. Sebagai contohnya, si mati meninggalkan zaujah, bintani, ummun dan juga abun. Zaujah 1/8, bintani 2/3, ummun 1/6, abun 1/6 tambah asabah. Zaujah 1/8 daripada 24, 3, bintani 16, ummun 4 dan juga abun 4 saham. Manakala tiada asabah, tiada bahagian, tiada lebihan, dan apabila dijumlahkan keseluruhan saham waris ini, jumlahnya ialah 27. Jadi masalah 24 telah meningkat kepada 27. Menjadikan isteri mendapat 3/27 daripada 24,000. Sebagai contoh, sini saham di sini ialah jumlah harta pusaka di sini ialah 24,000. Oleh kerana itu 3/24,000, 3/27 daripada 24,000 bukan lagi membawa pengertian 1/8, bahkan membawa pengertian 1/9. Berlakunya pengurangan ini kerana melibatkan masalah aul. Semua waris akan mendapat nilai yang kurang daripada sepatutnya yang dia dapat dengan mengikut qadar fardu masing-masing. Jadi di sinilah boleh kita faham berlakunya kes-kes ini yang menyebabkan pengiraan secara direct menggunakan kalkulator tidak boleh
mencapai, tidak boleh memberikan penyelesaian secara matematik. Bahkan kita perlu melihat kaedah ini berdasarkan penyelesaian kepada aul untuk membolehkan setiap waris mendapat harta walaupun dalam keadaan kurang. Bayangkanlah sekiranya dalam contoh zaujun, si mati meninggalkan suami, meninggalkan ukhtun syakikah, yang mana suami sudah mengambil separuh, ukhtun syakikah sudah mengambil separuh. Tiba-tiba marinya seorang waris yang lain, sebagai contohnya ummun mendapat 1/3, di mana nak ambil 1/3, sedangkan hartanya telah dihabisi oleh suami dan juga ukhtun syakikah. Oleh kerana kes ini melibatkan semua waris, tidak diketahui sepatutnya nak diberi kepada siapa dahulu. Oleh kerana itulah Saidina Umar bin Al-Khattab memutuskan penyelesaian kaedah ini mengikut pembahagian secara aul berlakunya pengurangan setiap waris. Mudah-mudahan dengan penerangan ini dapat difahami dan dapat dihadamkan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan tajuk-tajuk yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.